sadri wa yassir li amri This wahlul call is now 'uqdatam being recorded. min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, Amin. So hari ni kita akan sambung balik yang minggu lepas. Saya tak pasti you all buat ke tidak, tapi tak apa, kita bincang. Okay, kita tengok kalau kata nanti bagi respon kat saya, nampak ke tak nampak? Sekejap Allah. Sekejap. Kenapa tak boleh nak baca? Contact your entire Ubuntu. Alright. Okay, boleh nampak tak saya punya paparan skrin? Boleh. Boleh. Kalau siapa yang follow kelas minggu lepas, kita dah bincang sampai soalan dekat kambing dengan ayam. Ingat tak? Ingat ke tak ingat? Nak bertuah. Hari ni soalan rusa yang kedua. So minggu lepas kita dah bincang soalan kambing dengan ayam. Ingat ke tidak? Ke tak ingat? Ke nak kena ulang lagi sekali? Soalan nombor 5 ni. Ulang balik. Okay, tak apa. Kita ulang balik. Anak bertuah. You all tengok sini Muklis mempunyai 150 ekor kambing dan ayam. Okey, ini ayat pertama. Ayat pertama yang ada nombor. Okey, 150 ekor kambing dan ayam. So maksudnya dekat sini kita ada dua persamaan. Katalah kambing ni kita letak X, ayam ni kita letak Y. So apa persamaan yang kita boleh dapat daripada sini? Apa benda? Apa persamaan dia? Cuba jawab, boleh tak? Haras ada? Aras dia ni. Dia busy tu. Hakim, apa persamaan yang you dapat? X tambah Y sama dengan 150. Okey, itu yang pertama. X tambah Y sama dengan 150. Yang ni je, you all buat dulu. Okey, kemudian kita tengok ayat yang kedua. Dia menjual setiap kambing dan ayamnya pada harga RM875 dan RM6 seekor, di mana dia memperolehi kurang 423 daripada 30,000. Maksudnya dekat sini persamaan kedua kita, dia jual kambing 875. So 875X tambah ayam 6Y sama dengan, okey, jumlah ni adalah kurang. So maksud dia 30,000 tolak 423. Ni maksud dia kat sini. So daripada sini kita terus dapat 875X tambah 6Y sama dengan, awak boleh tekan kalkulator, 30,000 tu tolak 423, awak akan dapat 29,577. 29,577. Okey. Saya tanda. Ni persamaan pertama, ni persamaan kedua. Okey, ayat dia hitung bilangan kambing dan ayam. Dia nak tahu X berapa, Y berapa. Okey, ingat saya dah pesan banyak kali dah. Daripada persamaan pertama, okey, dari 1, kita letakkan X sama dengan, kita pindahkan tambah Y ni ke sebelah. So 150 tolak Y. Saya nak awak buat macam ni. 150 tolak Y. Okey. Bila dah sampai macam ni, X ni, nilai ni 150 tolak Y ni, kita masukkan semula dalam persamaan X ni. Okey. So 875 dekat tempat X digantikan 150 tolak Y. Kemudian kita ada apa? Tambah. Okey, tambah 6Y sama dengan 29,577. Okey, setakat ni boleh faham tak? Boleh. Boleh kan? Jadi kita nampak semua kita guna huruf Y. Y. Saya nak you faham macam ni. Kita menggunakan satu anu. Huruf Y sahaja. Okey, seterusnya apa yang kita nak buat? Kita kena kembangkan
kurungan ni. Maksudnya 875 ni kita tekan kalkulator. 875 darab dengan 150. So siapa yang ada kalkulator, bila you darab, you akan dapat 131,250. Okey, kemudian yang ni pula 875 darab dengan negatif Y. So akan dapat negatif 875Y tambah 6Y sama dengan 29577. Okey. Saya nak tanya awak sekarang. Apa yang kita nak? Okey, saya rasa ada orang nak masuk sekejap Alright. Seterusnya. Apa yang kita nak pindah ke sebelah ini? Apa yang kita nak pindah ke nombor ni? Kita nak pindah yang mana? So 131250. Okay, bagus. Maksudnya kita akan pindah yang tak ada huruf Y. So kita bulatkan benda ni dan Tolak. kita pindah jadi tolak. Pandai pun. Pandai. Lepas tu tekanlah kalkulator. Negatif 875 tambah 6. Bila you tekan, you akan dapat negatif 869Y. Mesti ada Y. Sama dengan, okey, 29577 ni tolak 131250. Awak akan dapat negatif 101673. Okey, bila awak tekan awak dapat lah. Lepas tu kita nak Y saja. Kaedah ajar. Kita nak Y saja, kita per dengan negatif 869. Bila sebelah kiri ni bahagi dengan negatif, sebelah ni pun bahagi dengan negatif 869. Dua-dua ni mesti sama. Okay? So bila you dah bahagi, you akan dapat oleh itu Y, you akan dapat 117. Y ni apa? Y ni adalah ayam. Bolehlah ayam. Nak cari kambing, masuk balik pada persamaan X sama dengan, kita tengok sini. Cari kambing Roger Haras. Banyak lah. Bukan. Cari kambing X sama dengan 150 tolaklah Y, tolak 117. So you all akan dapat 33. So ini adalah kambing. So sebenarnya tak adalah susah, cuma kena faham persamaan ni macam mana nak buat. Okey, setakat ni boleh buat? Boleh? Del boleh? Boleh. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 6. Saya nak you all tengok kat sini. Rajah menunjukkan seketika ucapan. Dia ada sebut perkataan ni, diberi luas. Kak ucapan ialah 315. Okey, saya nak awak faham sekejap. Saya nak you all tengok kat sini sekejap. Ini adalah, yang tadi ni adalah bentuk Allah. Bentuk trapezium. Sekejap saya nak buka yang ni. Sekejap nak tunjuk, sebenarnya nak ajar tunjuk rumus. Kenapa tak boleh? Okey, sorry. Besar ni sebenarnya. Okey. Kalau dalam SPM, nampak tak sekarang kertas ni? You all nampak? Nampak tak yang saya tunjuk ni? Nampak. Okey. Sebenarnya ini formula memang diberi semasa SPM. Jadi saya nak you faham tadi bentuk gambar rajah kita tadi, bentuk dia macam ni. Macam ni. Okey, bila bentuk macam ni anak, ini adalah kita panggil trapezium. Kita panggil trapezium. Bila sebut trapezium, dia mesti ada sisi selari. Maksud dia sisi yang sama arah. Sekejap, ada yang nak masuk sekejap ya. Okey. Oh, Syafiq. Okey. So bila sisi selari, inilah sisi selari kalau bentuk macam ni. Siapa yang ada buku nota, you all boleh salin. Okey.
trapezium ni juga selain daripada bentuk yang pertama ni, dia ada bentuk yang kedua. Salin. Kedua dia macam ni bentuk dia. Macam ni. So, sisi selari dia adalah ini. Katalah AB, sini pun AB. Dia juga ada bentuk yang ketiga. Bentuk ketiga macam ni. Juga trapezium dan ada sisi selari. Nampak ni. A, B. Bila bentuk trapezium, 5K3 anak-anak tolong ingat. Kita kena kenal pasti mana sisi selari kita. Okey. So sekarang saya nak tengok tadi dia guna luas. Luas. Saya nak lepas ni you all pandai dah kira trapezium. So tengok formula kat depan, tengok. Okey, mana luas? Okey, tak ada muka surat ni. So kita tengok dekat sini. Oh, luas kita ini. Formula nombor 1. Luas trapezium. Nampak? 1/2 darab hasil tambah sisi selari dan darab tinggi. So tulis formula ni pada soalan. Ingat luas trapezium 1/2 darab hasil tambah sisi selari. Sebab itulah tadi saya cakap penting untuk awak kenal pasti mana sisi selari dan darab tinggi. Okey, kita tengok balik soalan yang tadi. Okey, ni ya. Okey. So, untuk gambar rajah ni, kenal pasti mana sisi selari. Tunjuk kat saya, mana satu sisi selari dia? Atika, mana sisi selari dia? 6, 18. Okey, 6x tambah 18. Nampak saya buat anak panah. 6x dengan 18 supaya saya nak nampak itu adalah sisi selari. So saya nak awak pun faham. Okey. Tadi saya cakap tulis daripada gambar soalan. Luas sama dengan, okey. Cara menulis 1/2 darab hasil tambah sisi selari tambah sisi selari darab tinggi. Yang ni formulanya datang dari soalan, dari formula kat depan tadi. Okey, sekarang sama dengan berapa jumlah luas dia? 315. Okey. So bila sampai sini kita tulis formula, kita tak dapat markah lagi. Tapi bila kita masukkan nilai, kita akan dapat markah. So daripada sini 1/2 darab hasil tambah sisi selari, you ada 6x dan 18. So 6x tambah 18 darab dengan tinggi. Tinggi awak yang ni. 4x tolak 1 sama dengan 315. Saya nak awak faham. K3 awak faham. Bila nak menulis, pastikan menulis dengan lengkap sampai dekat sini. Sampai 315. Mesti. Baru awak dapat satu markah kat sini. Okey. Kemudian saya nak awak faham kat sini. Apabila diberi pecahan. Saya tak suka persamaan tu ada pecahan. Saya tahu awak pun tak suka. Apa yang nak buat? Kita pindahkan 2 ke sebelah. Maksudnya operasi adalah darab. Okey. So, kita darab lah. Kita darab satu-satu Tengok cara saya darab. Tengok cara saya darab. Mula-mula saya ambil 6x. Okey, 6 darab dengan 4. Kita akan dapat 24. X. So, X kuasa 2. Kemudian 6x ni saya akan darab dengan negatif 1. So, dapat negatif 6x. Okey, dah habis dah 6x. Sekarang saya nak ambil yang ni. Positif 18. Positif 18 ni you darab dengan 4. You akan dapat tambah 72x. Dan kemudian positif 18 darab negatif 1 dapat negatif 18 sama dengan 315.
mesti tulis balik macam ni. Tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Kena faham benda ni. Okay. Kemudian saya sambung kat sini. Takut whiteboard saya tak nampak. Sini So, 24 X kuasa 2. Okay. Tekan je kalkulator. Negatif 6 tambah 72. So, awak akan dapat tambah 66X. Tolak. Okay. Ni negatif 18. 315 ni pun kita pun pindah jadi tolak. Negatif 18 tolak 315. So awak akan dapat negatif 648 sama dengan kosong. Mesti buat sama dengan kosong. Baru dapat markah. Okay. Bila datang macam ni, ingat balik tak saya dah pernah ajar awak. Sekejap saya nak tambah pen warna purple. Itu mana dia? Warna purple. Okey. Okey, saya ingat balik saya ajar awak. Apabila diberi macam ni, persamaan macam ni, so kita guna formula, guna kalkulator. Tekan mode. Pilih EQN. Pilih apa? Unknown ke degree? Kalau macam ni. Unknown ke degree? Ingat balik? Degree. Yes, bagus. Kita akan pilih degree tau. Tak boleh pilih unknown sebab ada ni huruf banyak. Degree. Degree tengok ni kuasa 2 kan? So degree 2. Okay. Daripada sini masukkan nilai ni. Ini 24. A 24. B 66. C negatif 648. Siapa yang ada kalkulator sekarang? Ada kalkulator tak sekarang? You tekan kalkulator, mode 3 kali, pilih EQN, pilih degree 2. Ada tak? Siapa yang dah dapat? X berapa, Y berapa? Apa? Siapa yang ada kalkulator? Ada kalkulator tak? Ada. Cuba masuk. X A 24. Okey. X berapa? X berapa? 4. Lagi satu? Negatif 6.72. Okey, tukar dalam bentuk pecahan. Negatif 27/4. Negatif 6/3/4. Nak lagi dalam bentuk pecahan. Pecahan tak wajar. Lagi sekali. Tekan yang ABC tu. Negatif Itulah. Negatif berapa? Lagi satu. Shift ABC je. Saya lupa lah ayat tu. negatif 27/4. Negatif 27/4. 27/4. Okey. 27/4. So sebenarnya dalam kalkulator awak nilai dia yang macam ni. Okey. Tapi saya nak you all faham. Tinggalkan ruang dekat sini. Jangan tulis apa-apa. Buat dulu kurungan. 1, 2 sama dengan kosong. Okey. So 4 ni. Nampak 4 yang warna purple ni. Kita pindah positif jadi X tolak 4. Nampak tak per 4 ni? Per 4 ni dekat bawah. So darab dengan X. So dia akan jadi 4X. Negatif 27 jadi tambah 27. So barulah selesaikan. X sama dengan 4, koma, bertindih. X sama dengan negatif 27/4. Okey, yang ni kena tulis abaikan. Abaikan. Sebab X tak boleh nilai negatif. Kalau tak mau tulis abaikan, tulis saja 3 titik bertindih macam ni. Tulis jawapan akhir X sama dengan 4. Hashtag. Barulah dapat markah. Kena ada perkataan abaikan atau kena ada macam ni. Okey. Kenapa saya suruh tinggal dekat ruang sini? Ruang sini kenapa? Sebab saya nak you all faham. Apabila X ini darab dengan XX darab dengan 4X, kita akan dapat 4X kuasa 2. Tapi kat sini 24. Macam mana nak dapat 4? So 24 bahagi 4, you akan dapat 6. Bila you dapat 6, jadi semua benda kat sini bahagi 6. So dapatlah 4X kuasa 2 tambah 11X tolak 108
sama dengan kosong. Kena dapat sebab jawapan dekat 4x kuasa 2 ni bergantung kepada daripada kalkulator ni. Kalau tak ada 4x kuasa 2, kalau tak ada yang ni yang bawah semua ni, takkan dapat markah. Faham Rugi markah. Okey, takkan dapat markah. Jadi kena ada. Ya, kena ada. Okey, setakat ni boleh faham tak? Untuk Faham bagaimana Boleh. Faham sikit. cuma saya nak you all faham ni nak yang guna kalkulator ni, yang you all tekan kalkulator kat sebelah ni, mesti kira di tepi tau, bukan pada ruang jawapan, ya. Mesti kira di tepi. Ni ayat saya. Okey? Jangan kira pada ruang jawapan. So, soalan nombor 7. Syahrul dan Irdina adalah GrabFood yang menyediakan perkhidmatan penghantaran KFC ke rumah dengan kos tetap penghantaran ialah RM5. Okey, tak apalah. Okey, kemudian Syahrul menerima pesanan 3 set P dan 5 set Q. Jumlah dia 63. So, persamaan dia 3P, persamaan dia 3P tambah 5Q sama dengan 63. Boleh? Boleh. Kemudian Irdina pula menerima sejumlah RM56.50 untuk bayaran 4 set P dan 3 set Q. So 4P tambah 3Q sama dengan 56.5. Buat macam ni saja dapat dah 2 markah. 1, 2. Okey, dapat 2 markah. 1 markah, 2 markah. So sebenarnya sangatlah mudah. Okey, seterusnya ni ayat dia. Kaedah matriks. Jadi kena guna kaedah matrik. Okey. Bila nak buat kaedah matrik, dia ada empat benda yang you jangan lupa. Pertama ada kurungan yang pertama, kurungan yang kedua sama dengan kurungan yang ketiga. Mesti ada macam ni 1, 2, 3, 4 bahagian. Okey, yang pertama ni 3, 5, 4, 3. Okey, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 3. Huruf P, Q. 63 dan 56.5. Terus dapat markah. Tak boleh tinggal mana-mana kurungan. Tak boleh tinggal tanda sama dengan. Mesti macam ni. Okey. Langkah yang kedua. Ni saya tulis siapa yang tak ingat langkah pertama. Langkah kedua, mesti tulis huruf PQ sahaja. Sama dengan. Okey. Songsang. Saya dah ajar. Perkara pertama dalam songsangan, mesti ada anak panah. Tujuan anak panah dia adalah 1/3 darab 3. Ni tujuan dia. 3 ni darab 3 ni. Mesti tolak 4 darab 5. Okey, buat kurungan. Selain daripada darab, anak panah ni kata kena tukar tempat. 3 dan 3 bertukar tempat dulu. Okey, yang tak bertukar ni, 5 ni dia akan jadi apa? Negatif. Okey, bagus. Dia akan jadi negatif 5. Yang 4 ni dia akan jadi negatif 4. Okey, sekarang penulisan saya lengkap ke tak lengkap? Tak. Belum. Tak lengkap. Okey, so kena ada 63 dan RM56.50. Barulah lengkap. Tak boleh tinggal. Jangan tinggal sama dengan ni. Sebab saya jumpa baru-baru ni ada yang tinggal sama dengan, tak boleh. Tak boleh. Okey. So selesaikan. Sama dengan sama dengan 1/11. Okey. 1/11.
kemudian 3, -5, -4 dan 3, 63 dengan RM56.50. Okey, saya dah ajar. Apabila matrix, kita boleh guna calculator. Calculator kita, sekejap Okey, calculator kita adalah, kita boleh tekan dekat ujung lah, kita buat calculator. Okey, kat sini. Mod, ambil EQN. Tapi yang ni kita kena ambil apa? Kita akan ambil apa? Unknown. Unknown. Dua. Kena ambil unknown 2. Tak boleh ambil degree. So, kena faham. Bila tekan, siapa yang ada tekan calculator, you boleh tekan. A1, nilai dia 3. B1, nilai dia 5. C1, nilai dia 63. A1, tekan 3, tekan sama dengan. Keluar pula B1. Masukkan 5, tekan sama dengan. C1, tekan sama dengan. Okey, kemudian dia akan keluar A2. A2 nilai dia 4. 8.75. Nilai dia 3. 85. Okey, siapa dapat? You akan dapat X1 berapa? 85. 8.5 lagi satu? 75. 7.5. Okay. Dia akan tulis Y kot kalau tak salah saya. So bila dah dapat daripada calculator, kita tulis semula dekat ruang jawapan ni. PQ sama dengan 8.5 dan 7.5. Lepas tu barulah tulis oleh itu, mesti ada titik-titik. P sama dengan RM RM8.50. Q sama dengan RM RM7.50. Tak boleh tinggal kat sini je. Kena tulis sampai bawah. Wajib tulis. Baru dapat markah yang lengkap. 6 markah rugi kalau tak dapat. Okay. So saya harap you all faham sampai metrik. Tadi kita dah masuk persamaan linear. Lepas tu kita juga dah masuk dari segi persamaan linear yang kedua, nak selesaikan bentuk trapezium. Sekarang kita masuk metrik. Okey, sekarang kita nak masuk had ni. Nombor 8. Okey. Nombor 8 ni, sebelum saya lupa. Soalan yang saya guna adalah ehsan daripada Cikgu Azman. Okey. Cikgu Azman ni adalah cikgu daripada Kuala Selangor. Jadi saya banyak guna soalan-soalan dia. So nanti ada masa kita sedekah lah. Terima kasih sedekah ke Al-Fatihah dekat cikgu supaya dia lebih dimurahkan rezeki. Okey, sekarang soalan nombor 8. Di dalam rajah menunjukkan sebuah sektor PQRS. PQRS, okey, berpusat di O dan sebuah segitiga bersudut tegak. POS 30. So POS. So maksudnya 30 ni dekat sini. Jadi sudut dekat dalam ni nilai dia adalah 330. Mana datang? 360 tolak 30 kan satu bulatan penuh. Sudut dia adalah 360. Okey, kemudian dia kata QR 10. QR ni, okey warna hijau ni, nilai dia adalah 10. Okay. TR yang ni, nilai dia adalah 6. Bila sini 6, sekejap dah terlari lah pula. Bila sini 6, sini 10, automatik panjang QT adalah 8. Ini adalah Pythagoras Theorem. Tolong ingat siapa yang ada buku nota ingat. Minggu lepas pun saya dah ajar kot. Pythagoras Theorem. Dia nama Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem. Tolong salin. 3, 4, 5. Saya lepas ni naik sekolah saya nak tanyalah. 5, 12, 13. 6, 8, 10. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Dan akhir sekali 9. 9. Saya punya pen tak ada tulis pula. Sekejap tengah loading. 9, 12 dan 15.
Sekejap, saya punya pen data loading. Kejap, okey. Tengok kat sini ya. Okey, 8, 15, 17, 9, 12 dan 15. Saya nak you all hafal. Nampak tak? Tak. Tak nampak. Tak. Tak nampak? apa itu? Dia tak keluar. Sekejap. Kenapa tak nampak Kejap. Oh, patutlah present now. Sekejap Sabar. Lim Kuang Si. Kejap. Kenapa tak nampak ni? Ya, Ibu saya tengah makan Ibu. Tengah makan? Aduh. Kejap. Kenapa tak nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Kamil ya? Okey. Berubah. Baru nampak. Nampak. Nampak kan? Okey. Ni. Ada. Dah. Ada kan? Sambil tengah makan pun boleh tengok video saya kan? Okey, tak apa. You all tengok dulu. Nanti ada masa you all ulang kaji balik. Pythagoras theorem, saya nak awak hafal benda ni. Okey, tengok sini Tengok sini. 6, 8, 10 yang saya highlight warna hijau. So, kita ada 6, kita ada 10. Sebab itulah dekat sini kita dapat 8. Bukan suka-suka hati nak ambil. Sebenarnya, formula Pythagoras theorem ni awak kena hafal. Kalau nak mudah hafal lah. Kalau tidak, pernah tengok benda ni tak? A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey? Ni adalah formula Pythagoras theorem. Alright. So, sekarang soalan ni. Perimeter. Seluruh rajang. Maksudnya, kita akan ukur yang dekat luar je. Sini. Panjang OP. Panjang OS. Dan kita akan ukur yang ni. O, Q, R dan S. Sampai sini boleh faham? Perimeter maksudnya ukur keliling. Okey? Perimeter maksud dia ukur keliling. Okey, tengok saya buat macam mana. Saya guna warna purple lah. Purple. Okey, 7. So, 7. Kita buat yang mudah-mudah dulu. Tambah. So, panjang ni OS pun 7. Okey, tambah. Okey, sekarang panjang ni. Panjang PQRS ni. Panjang lengkuk bulatan. Okey. So, sudut dia adalah 330 per 360 darab 2 pi J. 2 pi 22 per 7. Jarinya adalah 7. Okey. Pi dibagi 22 per 7. Bila perimeter anak, perimeter dia sama dengan lilitan. Apa yang ada buku nota, you boleh tulis lah lilitan. Bila lilitan, guna formula 2 pi J. Okey? Sebab itu, saya guna formula 2 pi J. So, you all tekan kalkulator direct. 7 tambah 7 tambah. Buka kurungan. Tambah 330 per 60. You all buat, you all kira dan awak akan dapat jawapan dia adalah 54 1/3. Okay? Boleh faham? Sangat senang sebenarnya. Soalan trial adalah pada soalan nombor 11. Okay. Soalan nombor 8B. Bila sebut 8B, 8B dia sebut luas. Sebenarnya luas cm kuasa 2. Dia punya unit dia cm kuasa 2. Kalau luas ada kuasa 2, jadi untuk bulatan kita akan guna formula pi J kuasa 2. Okey? Ingat yang tu. Pilih yang tu dulu. Okey. Dia nak kawasan berlorek. Jadi apa yang kita faham? Kita cari luas semua bulatan yang besar ni. Tolak luas segitiga. Okey? Okey. So, sudut dia 330 bahagi dengan 360. Kali ni,
kita tak akan guna 2 pi j. Kita akan guna formula pi j kuasa 2 sebab luas bulatan. So pi 22/7. Jari awak 7. So 7 kuasa 2. Buat macam ni je. Okey, yang tu adalah luas bulatan. Tolak luas segitiga sebab segitiga ni tak berlorek. 1/2 darab dengan 8 darab dengan 6. Awak buat macam ni dah dapat 2 markah. Okey? Jangan ambil 10 Kita akan ambil garisan tegak ya. 6, 8 untuk bentuk segitiga ni. Ni segitiga ni. Okey, 6 dan 8. 6 dan 8. Okey. So, you all tekan kalkulator dan akhir sekali akan dapat jawapan 117 1/6. Kalau awak tanya saya, cikgu nak jawab dalam bentuk perpuluhan atau bentuk pecahan, saya sarankan jawab dalam bentuk pecahan. Sebab kalau perpuluhan, saya sangat risau awak salah bunda. Okey, soalan seterusnya. Ada nak tanya saya nombor 8? Tak ada. Ada kan? Ni sama macam soalan terakhir hari tu. Saya tak dan check lagi. Okey tak makan? Okey. Kenapa tak solat? Pergi solat. Okey. Saya nak masuk soalan nombor 9. Okey. Tolong ingat benda ni. PQRS ialah garis selari. Okey. Siapa yang ada buku nota boleh salinlah. Bila sebut garis selari, maksudnya kecerunan sama. Kecerunan saja sama. Okey. Bila sebut kecerunan, formula kecerunan adalah M sama dengan, ni formula dia, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Tolong ingat benda ni, sayang. Okey, bila selari saya dah ajar, dia sama macam bentuk trapezium. Mesti ada tanda anak panah ni. Maksudnya kita tahu kecerunan kawan ni adalah sama dengan kecerunan kawan ni. Sebab dia selari. Okey. Bila nak cari kecerunan, kita kena ada koordinat. Okey, katalah koordinat PQ, P ni X1, Y1. So kalau yang ni, koordinat dia adalah 0 dengan negatif 9. So ini adalah X2, Y2. Buat nak tulis je X1, Y1, X2, Y2. Kena tulis. Kalau tak tulis nanti salah. Okey. So kita masuk dalam formula ni. Y2 kita negatif 9. Tolak. Y1 kita 3. Bahagi dengan X2 kita 0. Tolak. X1 kita negatif 9. So bila you tekan kalkulator, you akan dapat 12/9 akan dapat 4/3. Kalau sini 4/3, automatik sini pun 4/3. Kena faham macam tu. Kena menulis. Belajar menulis dari soalan. Saya tak nak you all tinggal soalan ni. Cuba jawab. Okey. Sekarang saya nak pergi 9A. Bila soalan tanya persamaan garis lurus, RS, persamaan garis lurus, mesti guna formula Y sama dengan MX tambah C. Ni langkah pertama yang kena buat. Okey, kemudian M kita dah ada 4/3. So Y sama dengan 4/3X tambah C. Okay. Kemudian apa nak buat lagi? Kita nak cari nilai C. So kita tengoklah di sepanjang garis RS ni, lawan hijau Allah. Di sepanjang garis RS ni, kita ada koordinat ini. Bila kita ada koordinat ni, ini adalah X, ini adalah Y. So dekat tempat Y negatif 4 kita ganti negatif 4 sama dengan
4/3. Kat tempat X tu gantikan dengan 6 tambah C. So bila kita selesaikan, ini dapat 2 lah. 3 darab 2, 6. So 8. So kita akan dapat negatif 12 sama dengan C. Awak selesaikanlah guna kalkulator. Negatif 12 ke? Negatif 12. Okey. Kat mana saya salah Ada saya salah ni? Tak ada, Negatif semua 9, betul. negatif 3. Salah. Negatif 12. Negatif 4/3. Salah ni, negatif 4/3. Aduh. Salah. Cikgu salah kira tadi. You all pun tak betul kan? Sama dengan negatif 4/3. So selesaikan dan awak akan dapat C sama dengan 4. C sama dengan 4. Oleh itu mesti tulis semula Y sama dengan negatif 4/3 X tambah 4. Ni tadi negatif negatif 4/3. Ni tadi pun negatif. Negatif 4/3. Okay. So barulah dapat jawapan. Okay. Barulah dapat jawapan. So pastikan you all boleh buat lah. Bila soalan tanya persamaan, mesti tulis Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Okay, soalan seterusnya. Bila dia sebut pintasan X, garis lurus RS, dia biasanya dia akan rujuk yang atas punya. Okay. So, bila dapat soalan yang macam ni, pintasan X, maksudnya Y sama dengan kosong. Cikgu zoom sangat. Maksudnya, apa dia? Zoom sangat. Zoom sangat. Oh, zoom sangat. Okay, macam ni boleh? Saya takut kau tak nampak. Nampak tak? Macam ni okey. Okey. Mantap. Jendal. Okay. Kat tempat Y ni, gantikan kosong. Kosong. Negatif 4/3 X tambah 4. Okey, apa yang kita nak buat? Kita pindah dulu tambah 4 ni ke sebelah. Jadi apa? Tolak kan? Kosong tolak 4 dapat negatif 4. Sama dengan negatif 4x/3. Apa kita nak buat Fahim Iman? 3 ni nak pergi sebelah jadi apa? Dia akan jadi bahagi. Darab. Bahagi. Dia akan jadi darab. Ya Allah. Oi. Dia akan jadi darab. So, bila darab, you all akan dapat negatif 12 sama dengan negatif 4x. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu Aim tahu. Saya nak X saja. Saya nak X saja. Haras, lepas tu nak buat apa? Bahagi. Bahagi dengan berapa? 12. Negatif 12. Hai. Tak boleh. Bahagi dengan berapa? negatif 4. Ya, pandai. Siapa jawab tu? Aim. Bahagi negatif 4. So, bila sebelah sini bahagi negatif 4, sebelah sini pun bahagi negatif 4. So, supaya hapus X sama dengan negatif 3. Tulislah balik. Oleh itu, pintasan X mesti tulis sama dengan 3. Mesti tulis wajib. Oh, kena tulis pintasan tu. Ya, kena tulis tak nak. Janganlah tak tulis, hilang satu markah. Mesti tulis. Haikal lah kalau tak tulis. Okey. Akan tidur. Okey. Buat pun. Soalan nombor 10 boleh Soalan Boleh. nombor 10. Ada yang dah buat dah? You dah buat belum? Belum. Tak buat tu. Buat ke tak? Buat sekarang. Cari sat nilai X, nilai Y ni. Buat sekarang. Tak nampak cikgu zoom sikit. Kenapa tak nampak? Ni. Tadi. Nampak Sikit baru buat bangun sekarang. cikgu. Nampak. Tak apalah. Nampak ke sekarang buat. Nampak kali LWM ni. Sekarang siapa yang buat dapat berapa nilai? Saya tengah kalkulator. Ingat tak saya ajar guna kalkulator? Tak ingat. Kalkulator. Lupa. Tekan Kalkulat. Ingat tak saya guna alfa, negatif, negatif, alfa, X. X/3?
Alpha X tu. Cuba ingat balik. Berapa contoh? Macam mana? Tak. Tak baik tu. 0.65. Masa Saya dengar. 3 tambah 4. Negatif 2,5. Sekejap, jadi 1. Mana tu yang nombor Hana kuat sikit cakap. Lekaslah Fahim Iman. Aras. Hakim. Awak dapat berapa? Apa? Ni yang kedua ni. Hampir. Ya, hampir. Ada glitter. Aku nak ada kalkulator ke? Aduh. Siapa yang ada kalkulator, you all akan dapat. Dia ada Lupa hampir. lah cikgu nak tekan. Tengoklah dapat betul-betul Ingat Dapat 11. 11. Salah. 11. Saya ajar guna alpha kan. Lupa ke? Lupa, sebulan tak solat. Lupa. Lepas alpha, Tak guna lepas tu alpha kita ni. calculate kan. Saya dah ajar kan guna-guna ni. Calculate, guna calculator. Tadi Tolong tak guna tengok alpha. balik macam mana nak dapat benda ni. Tolong tengok balik. Kalau saya rajin nanti petang saya buatlah video sikit untuk graph. So tolong ingat balik bagaimana nak menggunakan alpha. Okay, kemudian saya terus nak buat perbincangan je lah kata contoh saya bagi contoh terus. Okey. Okay, ni contoh. Soalan yang mana pula ni? Soalan yang sama lah. Nampak? Saya terus bagi jawapan ni. Okay. Bila awak tekan kalkulator ambil 3 tempat perpuluhan. Sebab saya tak nak awak salah. Okay. So akan dapat 1 markah dekat sini, 1 markah dekat sini. Kemudian B ni nak lukis graf. Bila dia bagi skala ni negatif 3x3, maksudnya dekat graf awak, alamak ada jawapan graf tak? Alamak tak ada graf. Maksudnya graf awak tu kena ada, contoh saya zoom pula. Okay, graf, bila kita lukis graf tu, maksudnya bila kita dapat C, alamak. Sekejap. Macam mana saya nak buat Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 4X tolak 5. Okay, sekejap Okay, sini. Insert. Saya try ni tau. Saya pun tak ingat lah. Saya nak menggunakan kalkulator dekat awak sebenarnya. Kita try. Okay. Into text. Oh, salah. Next. Okay. Ni nampak tak yang sebelah ni? Select and action. Nampak. Saya nak tengok dalam internet dapat tak? Motion. Graph into T. Okay. So sebenarnya, macam mana nak buat Insert on page. Okay. Sebenarnya, graf awak, kalau awak lukis, macam mana aku nampak? Kita tak pandai lah. Sekejap menggunakan internet ni. Kenapa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kenapa ni? Okay, kejap. Try. Saya nak bagi orang nampak. Okay. Macam mana nak bagi nampak Oh, sebenarnya dia boleh buat. Graf yang terhasil ni akan dapat bentuk yang macam ni lah. Lebih kurang Lebih kurang bentuk yang macam ni. Lebih kurang bentuk graf dia. Tapi saya punya kalkulator ni dia saya punya whiteboard ni dia lari sikit. Sekejap. Alright. Okay. So sebenarnya dia punya bentuk lebih kurang macam ni. Tapi bila X sama dengan 0.8, so kalau kita tengok paksi X 0.8 ni adalah dekat mana? Dia adalah dekat sini 0.8 sebab sini 1, sini 2, sini 1, sini 2, sini 3.
So 0.8 akan duduk dekat sini. Bila X 0.8. 0.8. Sinilah. Dekat sini. 1, 2, 3, 4. Ni contoh graf dia. Okay, saya besarkan. Apabila 0.8, kata 0.8 ni dia duduk kat sini. So 0.8 dia ambil pembaris, kena dekat sini. Lepas tu mesti tengok berapa bacaan dia. So dekat sini you all akan dapat negatif 2. Okay. Mesti ambil pembaris. Tak boleh suka-suka tangan guna macam saya buat ni, tak boleh. So contoh saya ambil pembaris. Ni pembaris saya, nampak? So 0.8 tu mungkin dia duduk dekat sini lah. 0.8. So ambil pembaris, garis, putus. Kena sehingga graf. Bila kena graf, okay, nampak? Lepas tu kita pusing balik. Okay, dia lebih kurang macam ni So dia akan dapat jawapan dia lebih kurang 2. Dia akan dapat kat sini. Lebih kurang Allah. Lebih kurang you akan dapat sini 2 lah. 2 ataupun 2.1 juga diterima berdasarkan graf. Okey, sekarang yang ni. Y sama dengan, sekarang yang ni Y sama dengan negatif 13. Y sama dengan negatif 13. So kita tengoklah negatif 13. So kita punya graf ni. Sekejap Allahu Akbar. Graf saya tak boleh nak ejah pula. Boleh ejah negatif 13. Bawah dia tau. Kat bawah dia. Tapi tak berapa nampak lah saya punya ni. Mungkin saya kena belajar lagi lah kot. Negatif 13. Belajar lagi nak lukis graf. Tapi maksud saya apabila negatif 13 kat sini. So ambil garis putus-putus. Tengok dia menyentuh graf dekat mana. So baca balik. So you all akan dapat 2.6. 2.6. So tak ada masalah. Sekarang saya nak ajar awak. Alamak macam mana lari Okey, tak apalah. Saya nak ajar awak soalan D. Soalan D ni. Nampak ke tak nampak? Nampak tak? Nampak. Pada graf anda, bina satu garis lurus. Mencari nilai-nilai X yang memuaskan persamaan ini. Ini persamaan baru dia. Yang warna kuning ni. Okey, yang ni tolong ingat. Langkah pertama, saya tulis sini lah. Kita ambil daripada soalan A, soalan graf kita. Soalan graf kita ini. Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 4X tolak 5. Saya nak you faham ni dari soalan. Okey, langkah kedua daripada soalan D ni, 1 ni kena pindah. Jadi kita akan dapat X kuasa 3 tolak 8X bila 1 jadi tolak 1 sama dengan kosong. Kosong mesti letak bawah Y. Lepas tu buat garis. Okey. Nak tolak atau nak tambah. Buat kurungan macam ni. Kita nak tolak atau nak tambah, kena tengok bagaimana kita nak menghapus negatif X kuasa 3 dengan X kuasa 3. Kita nak hapuskan dia. Bila satu negatif, automatik satu lagi mesti positif baru boleh terhapus. So, Y tambah kosong, awak akan dapat Y sama dengan, ini habis, hapus. 4X tambah tolak 8. So, you all akan dapat negatif 4X. Tekan kalkulator saja. Lepas tu ambil kalkulator lagi, tekan. Negatif 5 ni tambah negatif 1. So awak akan dapat negatif 6. Okay, kakak ni boleh faham? Boleh. Jawapan dia negatif 11 ni salah So jawapan dia sebenarnya Y sama dengan negatif 4X tolak 6. Ni jawapan dia salah lah ni. Okay, kemudian bila dah dapat ni, saya dah ajar. Kita mesti buat kotak. Ingat tak sebab kita nak buat graf garis lurus. Buat kotak. X dengan Y. Okay? X dengan Y. Apabila saya letak X ni kosong dengan 1 lah. Apabila X kosong, gantikan Y dapat negatif 6.
apabila X 1, Y akan dapat negatif 10. Okay, sekarang kita tengok graf. Kosong, negatif, ni tengok yang pertama dulu. Kosong, negatif 6. So X kosong. Kosong, ni kosong kosong, kosong, negatif 6. So 1 kat sini. Nampak Lepas tu kita ada lagi 1, 1 negatif 10. 1 kat sini kan? 1 negatif 10. So negatif 10 kat sini. 1 negatif 10. So ada 2 titik, apa nak buat? Ambil pembaris. Samakan pada ketiga-tiga garis ni. 2 titik ni. Macam ni lah Dia punya pembaris ni lari sikit lah. Okay. Tapi saya nak you all faham ni lah. Pembaris tu, Allah lari pula pembaris saya. Ni dengan ni. Lebih kurang. Alamak. So ambil pembaris, garis. Garis Garis lah. Garis. Garis, awak tengok kat mana yang bersilang. 1 kat sini sebenarnya yang bersilang. 1 lagi dekat atas. So sebenarnya ada 3 persilangan dekat situ. Sebab tu kat mana yang dia bersilang, kita kena tulis balik jawapan dia. Inilah jawapan dia. Sekejap. Blur. Okay. So inilah jawapan dia. Kalau siapa yang dah buat, you all belajar buat lah. Cuma nanti saya akan cuba belajar lagi macam mana nak buat graf lagi cantik supaya boleh tunjuk dekat awak. Okay. Sekarang saya Okay. boleh dah? Sekurangnya kan. Saya dah nak keluar dah ke? Saya nak keluar sikit lagi. Aikal tu Janganlah keluar lagi. Tak. Okay, kita tunjuk yang ni Okay, kita tunjuk yang ni. Okay, anak. Yang ni soalan yang paling mudah untuk awak dapat markah, rugi kalau awak tak jawab. Okay. Bila sebut kekerapan, 35 tanda. So 35 akan duduk dekat sini. Sini sebenarnya bukan 15 16. Okay. 35. 19 dia akan duduk kat sini. 27 akan duduk kat sini. 18 dia akan duduk dekat sini. Buat satu-satu. Ini adalah kaedah gundalan. Maksudnya 22. Tanda 22 dekat situ. Okey, tanda 22 kat sini. 23. Tanda kat sini. Buat sampai habis. Bila sampai habis, kita kena tulis semula pekat nombor tu. 5. Ni saya dah kira dah lah 5, 12, 11, 6, 4, 1, 1. Tak boleh tinggal macam ni. Tak boleh. Mesti tulis nombor. Okey, baru dapat markah. Kena tulis nombor. Okey. Bila dia kata kekerapan longgok. So dia merujuk kekerapan. Tapi longgok. Yes. Baru dia keluarkan. Ya. So 5 tambah 5 tambah 12. 17 tambah 11. 28. Tambah 6, 34, 38, 39 dan akhir sekali 40. 40 ni adalah sama dengan soalan. Nak tahu betul ke tidak betul? Ya, sama dengan soalan. Okey. Soalan seterusnya, bila dia sebut sempadan atas, baru ni pun ada dia keluar sempadan atas. Ya, tambah 0.5. Tapi kena hati-hatilah. Ya. Okey, maksudnya macam ni. Ambil 15 tambah 16 bahagi 2. 15 ini tambah 16 ini bahagi 2. So you all akan dapat 15.5, 20.5, 25.5, 30.5, 35.5 sampai habis. 4.5. Takkanlah tak boleh dapat markah. Rugi sangat tak dapat markah kan. Sebenarnya ini adalah bantu awak. Okey. Jadual daripada jadual. Apa? Daripada jadual nyatakan kelas mood. Kelas mood maksudnya kita pilih apa? Kekerapan paling tinggi. Bagus. So kekerapan paling tinggi 12 kan?
12 8 paling tinggi. Jadi kelas mod dia apa jawapan dia? 18, 20. Kenapa 18 pula? 16 hingga 20. 16. Tak nampak 18. Dia ambil 16. 16. Dia ambil jawapan pada ni selang kelas. Okay. Kemudian you all lukis ogif macam biasalah. Baru ni kan trial keluar ogif. Bentuk ogif. Ogif bentuk dia macam ni. Huruf S macam ni. Ingat tak kalau siapa yang buat lah. Kalau tak buat semua tak tak buat. tahu. Buat. Semua tak buat. Hakim pun tak buat? Tak. Semua tak buat. Kenapa tak buat Hakim? Semua Soalan tak, senang tak je. sempat. Semua tak tahu. Sempat. Aduh, kenapa Semua nak tak tak ingat. buat soalan senang je? Ya Allah. Okay. Bila kuartil pertama, kuadran. Maksudnya 1/4 daripada kuartil pertama. Jangan buat macam tak pernah dengar pula. Oh, koktel. Daripada jumlah. Betul. Bukan koktel. Kuartil. Aduh. Koktel tu siapa nak tolong buat untuk saya? Bukan koktel. Kuartil. Bagi dulu snack dulu baru boleh koktel Bukan koktel. Kuartil. So 1/4 daripada jumlah. Daripada 40. So nilai dia 10. 10 ni nak tengok mana? 10 ni kita tengok daripada graf. Contoh graf kita kat sini. So 10 kat sini. Contohlah 10 kat sini. So buat garis putus. Kena pada graf. Okey, berapa bacaan? Sinilah jawapan dia. Jawapan dia adalah pada graf. Okey. Jawapan dia adalah pada graf. Jadi jangan kata tak boleh buat. Sebenarnya senang sahaja. Okey. Sampai sini. Boleh? Boleh. Kita ada dalam pukul 4.15 lah ya. Okey, saya nak pergi Boleh. had ni. Okay. Had ni. Okey, tengok gambar rajah. P pantulan pada garis Y. Okey, warna hijau. Okey, kemudian R warna kuning. Putaran R warna kuning. Okey, putaran 90 darjah ikut arah jam pada 21. Soalan nak cari koordinat imej bagi titik 13. So, okey, tengok saya ajar. 1, 1, 1, 3. So, imej dia kat sini. Objek dia. Ni warna hijau ni. Saya nak buat terang sikit supaya you all nampak. Okey. Bila datang sini, dia suruh buat PR. Kita nak buat siapa dulu? P ke R dulu? Soalan nombor 1 ni. Kita nak buat PR kan? Nak buat yang mana dulu? R ke P dulu? P. Salah. Kita akan buat R dulu Kita akan buat R dulu. Okey. Kita akan buat R dulu. R apa? Putaran pada 21. Okey, warna orange. 2, 1. So ini adalah pusat putaran dia. 90 darjah. 90 darjah. Allah. 90 darjah ikut arah jam. Maksudnya dia pusing ke belah sini. Ambil pembaris. Okey, pembaris. Pembaris ni sebenarnya you all ada hujung dia. Tapi saya sebab pembaris saya tak ada hujung So you all buat macam ni lah. Garis. Okey. So garis. Kemudian pembaris lagi satu. Sebenarnya dia ada hujung dia. Hujung dia macam ni lah lebih kurang So awak akan dapat Allah. Koordinat dia dekat sini. Okey. 90 darjah adalah pada sini. Dia pusing. Kalau sini dia libatkan 2 kotak, 1, 2 kotak. So dia pusing pun 2 kotak. 1, 2 kotak. Ni bucu pembaris ni sebenarnya. So koordinat dekat sini. Berapa bacaan koordinat kat sini? 2. Alah. X dulu. Yim, baca. X dulu. Empat X Apa tu. bacaan dia? 4. 4 apa? 4 apa? Ni koordinat kat sini nak. You all nampak kan? Nampak. 4 apa? 4 apa? 4X. 4, 2.
Pandai. 4X tak kan 4, 2, 4X. 4X. Main mana pula dah? Memang Empat. geometrik kan. 4, 2. Okey. 4, 2. Ni koordinat dia. 4, 2. Okey. Sekarang saya nak buat warna hijau. Yang nak buat P ni. P ni pantulan. Pantulan pada garis Y sama dengan 1. Bila pantulan pada garis. Ayat tu pantulan pada garis. Allah, pada garis. Bila sebut garis, maksudnya memang kena buat garis lah. So, ambil pembaris. Okay. Garis Y sama dengan 1. So, tengok Pak si Y. 1 duduk kat sini. Ni 1. Y sama dengan 1. So, saya ambil warna purple ni, saya highlight lah. So, warna purple, warna hijau pun tak apalah. So, saya garis. Allah. Okay. So, sepanjang pembaris ni, Y sama dengan 1. Daripada image ni, objek ni, dia pantul. Dia akan pergi, kalau sini satu kotak, dia akan melalui satu kotak. So, berapa koordinat sini sekarang? Berapa koordinat sini sekarang? 4. 4 apa? Kalau tadi 4, 2 kan? So, ini 4 apa? 42. 4, 2 tadi pada sini. 41. Ni 41. 41? Ah, Ke 41? 4. 4 apa anak? 4 apa? 40. 4 apa? bukan 4 4-4. apa? Bukanlah. Nampak ni, Oh. Pak, ni nilai berapa? 4 apa? 4L. 4L mana main 4 Mana-mana mai. Cakap 4K3. 4-0. Ya Allah. Kosong. 4-0. Okay. 4-0. Aduh, hai. Ish. Boleh tak belajar baca koordinat sementara cuti ni? Boleh. 4L. Boleh. Apa pun 4L? Apa 4L? Mana-mana Jawab main 4L. 4L ni. Okey. Sekarang nak tanya. Cari koordinat untuk saya nak buat nombor 2. Warna purple. Kita nak buat mana dulu? R ke P? R. Aduh, baru ajak sat-sat. Pula dah. Kita akan buat P dulu anak. P. P. P tu apa? Aduh. Pantulan pada garis Y sama dengan 1. So, warna purple 1, 2. So, dia akan turun juga. 1, 2. Okey, berapa koordinat dekat sini? Tu negatif 1. Nasib baik negatif pandai 1. pula dah. 1. Negatif 1. Okey, kemudian dia akan buat apa? Dia akan buat R. R ni apa? Putaran. Okey, macam biasalah. Ambil pembaris. Okey, pusing. Allah. Okey kat sini. Nah, pusing. Saya punya pembaris Okey, warna purple So dia pusing. 1, 2, 3. Dia kena dekat sini. Pusat putaran. Dia nak pusing ikut arah jam. So dia akan pusing kat sini. Lebih kurang lah. Ayu punya ni dah lari sikit lebih kurang. Macam ni. Okey. Berapa bacaan? Dapat. Pusing dekat mana pun saya tak nampak. Ni pusing kat sini. Pusing dekat mana pun Apa saya tak bacaan kat nampak. sini anak? Apa bacaan kat sini? Ya Allah. 2 negatif. Tu 0, 02. Sekejap. Awak tak nampak pembaris ke? Nampak. Nampak. Nanti ada pembaris. Kan saya bagi soalan ni dekat awak. Awak print lah. Print dan cuba buat. Dapat sama tak dengan jawapan saya? 2 negatif 02. 1. 02. Saya dah tulis dah 02. 02. Okey. 2. Boleh 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 lah kot kan? Boleh. Pembaris pusing, kena belajar lah ya. Okey, sekarang saya nak ajar yang bawah. Last ni nak habis dah. Sabar nak habis dah. Nak delete jap. Apa yang ni? Okey. Buat ni tak boleh delete pula. Okey. Lama, saya punya dah terhang sekejap. Okey, soalan B. MNPQ ni huruf besar ni adalah image. So ini adalah image. Di bawah satu gabungan bagi DEFG. DEFG ini adalah objek. So daripada yang ni nak jadi kawan ni. Daripada kecil nak jadi besar. Di bawah penjelmaan
V, U. So kita nak buat siapa dulu? U ke V? U. U. Ingat tak? Jangan lupa. Okey, saya nak bagi tahu satu tips lah kat awak. Kalaulah dia daripada bentuk yang macam ni. Sekejap Aduh. Bentuk yang macam ni. Objek ni. Warna hijau ni. Kemudian dia akan jadi bentuk yang macam ni dulu. Nampak tak? Bentuk dia tak berubah. Sama besar, sama saiz, arah pun sama. Okey? Arah pun sama. Arah pun sama. Bila dia tak berubah, jawapan dia mesti translasi. So, tulis translasi. Translasi, bila tulis ejaan kena betul. Okey? Translasi macam saya buat ni. Tak boleh salah eja. Kemudian, kena ada kurungan, tutup kurungan. Okey, apa dia? Okey, kita pilih satu bucu. Katalah kita pilih bucu D untuk objek. Automatik dekat objek yang warna hijau, image yang warna hijau ni. Bucu apa yang sama dengan D? Bucu apa yang sama? M. K. M. H. 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 Sini kan? H. X. Kan? Kenapa X? Mana X? H. Mana ada? Dia cakap X. Allah. Lim. Del pelat. Dia akan pelat. Okay. Dia pelat So, Sabah. Dia bergerak 1, 2, 3, 4. Dia bergerak 4 ke kanan. So, positif 4. Lepas tu dia turun berapa? 1, 2, 3. Bila dia turun, dia akan negatif 3. So, jawapan dia translasi 4 negatif 3. Macam ni. Macam ni. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh faham? Tak ada pecahan. Okey, sekarang daripada warna hijau ni, dia akan jadi yang besar ni. Proses apa kita panggil? Pembesaran. Okey, bagus. Pembesaran. Baik betul. Pembesaran. Tak kisah dia kalau makin besar atau makin kecil, dia memang pembesaran. Pembesaran dengan faktor skala. Kena ada perkataan ini. Faktor skala. Okey, berapa kali ganda dia besar ni? 2. 3 kali ganda. Faktor skala 2. Betul. Pada, kena tambah pada pusat. Okey, bila sebut pusat, mesti ada koordinat. Okey. Macam mana nak ingat balik? Saya dah ajar dulu dalam kelas. Nak tahu pusat kena buat apa? Kena buat Pusat buat apa? sotong. Buat sotong kalau otaknya. Sotong main mana pula sotongnya, ya Allah. Okey, pembaris. Saya dah bagi keyword. Kalau guna pembaris nak kena buat apa? Kena Kita garis. sambung. Kita sambung bucu ke Memanglah bucu. garis. So, kita sambung sini kan? Warna purple. Oh ya nak. Kita sambung sini. Pembaris. Okey, kemudian bucu ke bucu M pula. M dengan Allah. Macam ni lah. Okey, apa saja semua bucu? N dengan J. Dia kurang lah saya punya pembaris ni. Okey dengan P Baris sikit. Alah. Okey, makan. Makan. Okey, so semua bucu ke bucu kena sambung. So you all buat lah Saya punya pembaris ni macam mana lari-lari. Okey, saya buat. Okey, habis. Jadi, kita akan nampak dekat mana berlaku persilangan. Persilangannya adalah di sini. Negatif Sini lah dia 2. punya pusat. Apa nilai dia? Cepat. Negatif 3. Apa koordinat dia? Negatif 2 1. Salah. Negatif 1 lah. Negatif 1. Lepas tu? Negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Okey? Betul lah. Negatif 1, negatif 2. Kena belajar lah guna koordinat. Jangan tak belajar guna koordinat. Okey. Last soalan sebelum habis kelas. Luas DEFG. DEFG maksudnya luas objek adalah 36. Luas ini adalah image. So formula dia adalah K kuasa 2 ras luas. Kena ingat objek. Kalau tak ingat pun boleh cari kat depan. K ni faktor skala. So 2.
2 kuasa 2 darab dengan 36. Dan akhir sekali awak akan dapat 144. Okey? Sikap malas 144. 15 minit. Betul. Ha, ha, Pasti ha, ha. boleh lulus. Ya. Okay. Jom cari 40 markah. Okey? Nak lulus tak? Saya nak you all lulus kan? So kena rajin lah kan? Ni nak saja bangun tidur pun jenuh kena kejut. Ya Allah anak. Itulah. Aduh hai. Markah Aduh, pun tak saya tak tunjuk tahulah you all tidur pukul berapa. Okey, so itu saja daripada saya. Sebelum saya lupa. Sebelum saya lupa. Sekejap. Sekejap. Mana dia? Saya nak doa. Sekejap Doa tengok pada selamat. depan. Kan, kau doa selamat mana pula. Bila dapat ni markah. Alamak. Akan dapat lah minggu depan. Sekejap, saya tengah cari satu link. Salah. Cikgu ramai gagal cikgu. Ramailah. Biasalah. Okay. Saya nak tengok you all tengok yang ni. Okay, saya nak tengok you all nampak tak yang ni? Apa YouTube tu? Nampak? Nampak. Oh, itu nampak. Okay. Kalau kata you all nak buat ulang kaji, saya nak you all tengok dekat bahagian playlist. Klik dekat playlist. Okay. Masa dekat playlist ni, dia akan keluar macam-macam. Ada tajuk matematik kebarang kalian, matematik tingkatan 5, teknik menjawab kertas 2. Ya. So you all boleh cari dekat sini. Ya. Boleh cari dekat sini. Kalau kata tak faham macam mana, boleh ingat balik untuk awak menjawab. Yang terbaru saya baru update iaitu baru upload kebarang kalian. Tahun ni, trial baru ni seorang pun tak betul kebarang kalian. So tak apa, you all cuba lagi. So kena tengoklah dekat dalam channel saya. Malam ni pun kita nak study. So kita boleh tengok. Awak memang pandai bodek kan? Bodek cukup pandai. Okay. So itu saja dari saya. Saya harap kena rajin buat latihan. Tinggal 6 orang je daripada tadi belas-belas. So tinggal banyak ni je. Ras screenshot Ras. Aikal tidur. Ras screenshot Ras. Awak tinggal banyak ni je mana yang lain. Aduh. Okay, so itu saja. Kita jumpa minggu depan. Jangan lupa buat latihan. Saya tak tengok pun latihan you all. So tapi you all kena buat latihan. So jaga diri. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih kau. Assalamualaikum. Gerak lu. Ya, gerak lu. Yim. Papa WhatsApp. Alright. Mandi ya. Okay. Murid tak mandi. Tak bodoh. Lambat bodoh baru bangun. Babi baru bangun. Yelah. Tak nasi lagi ke rasa? Entah. Tu ban cakap cepat ambil apa semua. Tanya gerak. Mesti orang dah Malah ramai. aku tanya aku datang pun bukan aku nak makan pun nasi tu. Aku kenyang lah pokok. So aku nak balik sana ni apa game? Itu asal lah aku kalau nak bawa motor aku malas lah. Tapi aku dah janji lah dengan apa ni Amar semua petang semalam. Aku nak balik berapa? Aku tak tahu lah 6.30 aku balik lah. 6.45. Lambat sikit. Betul lambat-lambat lagi. Kalau kau ambil aku, pasal kau hantar aku, lagi kau yang kena saman. Entah. Oh ya tu. Tapi agak-agak ni nak aku ambil kau apa? Sebab rumah aku tak ada orang ni. Kau ambil aku lah. Kau ambil aku lah. Kalau dia dapat lambat duduk mah kau lu. Siap sekarang lah. Aku keluar petang. Aku nak siap sekejap. Babi kau tidur aku lempang kau gentle pun. Tak ada. Kau chat aku kalau aku reply aku lempang kau pula atas motor. Sama-sama kita accident. Kepala otak kau. Okay, gerak lah.